Jadi sebelum kita tutup tu, kita baca beberapa hadis. Ini antara hadis lah riwayat oleh Musnad Imam Ahmad. Dia menceritakan tentang keramat Sayyidina Ali semasa dalam perang tu. Daripada Abi Rafi'in Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata kami keluar bersama Sayyidina Ali apabila Rasulullah mengutuskannya dengan bendera perang tadi. Maka apabila Sayyidina Ali berdekatan dengan kubur tadi, maka ahli kubur tadi pun keluar berperang dengan Sayyidina Ali. Maka satu orang Yahudi memukul Sayyidina Ali, menyebabkan perisai Sayyidina Ali itu terjatuh, tercampak. Maka Sayyidina Ali pun memegang satu pintu yang berada berdekatan dengan kubur. Pintu macam pintu kita ni. Kan? Tapi pintu kita ni ringan. Pintu zaman dulu tebal ni macam ni. Ada besi lagi. Kan? Besi kat atas, besi kat tengah, besi sekerunya dah berapa besar. Jadi Sayyidina Ali dia pegang pintu tadi tu. Dan dia jadikan sebagai perisai. Dia cabut pintu dia. Jadi dia kekal memegang benda tersebut sampailah habis peperangan. Sehingga Allah Ta'ala membukakan kota tersebut. Kemudian dia pun campak. Bila dah selesai. Jadi Abi Rafi' tu kata, aku melihat diriku bersama-sama dengan 6 orang lagi. Bersama-sama dengan 7 orang, aku ke-8. Kami cuba nak menterbalikkan pintu tadi. Bukan angkat, nak terbalikkan ke belakang macam ni. Fama naqlibuhu, kami tak mampu nak menterbalik. Itu 8 orang daripada sahabat. Sahabat memang badannya kuat-kuat, tu pun tak mampu juga. Itu salah satu keramat yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kekuatan yang kuat sebab kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada 2 riwayat. Satu yang riwayat tadi dia kata 8 orang. Dia ada satu riwayat daripada Imam Baihaqi. Sesungguhnya Sayyidina Ali apabila sampai kepada kubu yang bernama Qamus. Dia ada belakang-belakang nanti ada lagi satu-satu kubu yang akan dibuka. Maka Sayyidina Ali cabut satu pintu tadi. Dan Sayyidina Ali campak atas tanah untuk buat jambatan. Dia cabut pintu tadi, dia lempar ke atas tanah. Dia kata, fajtama alaihi ba'da sab'una rajulan. Selepas dah habis perang, 70 orang nak angkat pintu tu. Untuk nak kembalikan semula, nak pasang balik pintu tu, dia kata. 50 orang cuba angkat, tak boleh. 60 orang cuba angkat, tak boleh. Apabila cukup 70 orang, baru boleh angkat, pasang balik pintu tu. Maksudnya ada, dia macam ada satu parit ke, kan? Nak masuk untuk tentera Islam nak melintas. Jadi macam mana nak melintas, susah? Ataupun jambatan tu dia orang dah angkat ke. Maka Sayyidina Ali cabut je pintu. Jadi dari peristiwa tu berlaku beberapa kali. Maksudnya mula ambil buat sebagai apa? Perisai. Kedua dia cabut pintu buat sebagai jambatan untuk sahabat-sahabat lalu. Radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Pintu zaman dulu berat, pintu besi. Dia pintu kubu bukan pintu rumah. Pintu rumah kecil, pintu kubu kan besar. Kubu-kubu. Kubu perang. Lepas tu dia ada beberapa keramat lagi lah yang kita cerita tentang Sayyidina Ali dah kebetulan. Maksudnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dia meriwayatkan, dia kata salah seorang daripada di zaman Sayyidina Ali tu, salah seorang tu ialah hamba kulit hitam. Hamba kulit hitam. Jadi maksud Sayyidina Ali dia masih pemerintah. Jadi hamba ni dia bawa kepada Sayyidina Ali. Lepas tu ditanya, adakah kamu mencuri? Lepas tu dia kata, betul aku mencuri. Jadi Sayyidina Ali pun jatuhkan hukuman potong tangan dia. Jadi apabila dah potong tangan tu, maka hamba tadi berjumpa dengan Salman Farisi. Wah, Ibnul Kawwa dia kata kat sini lah. Jadi salah seorang yang sahabat tadi tu, Ibnul Kawwa tadi, dia tanya, man qata'a yadak? Siapa potong tangan kau? Bila dia tanya tadi tu, hamba kulit hitam tu kata, yang memotong tanganku ialah Amirul Mukminin. Dia puji isteri kepada Fatimah, menantu kepada Rasulullah SAW, khalifah yang amat agung. Jadi sahabat yang tanya tadi tu, dia kata, dia potong tangan kau pun kau puji lagi ke? Dia kata, kenapa aku tak puji? Hamba kulit hitam tadi kata, kenapa aku tak memujinya? Dia telah memotong tanganku dengan hak dan dia telah menyelamatkan aku daripada api neraka. Maka apabila Salman Farisi dengar,
Salman Farisi bagi tahu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali panggil balik orang kulit hitam dia tu. Dan Sayyidina Ali ambil tangan dia tadi, sambung balik, letak balik dekat tempat potong tadi, dan Sayyidina Ali tutup dengan kain. Betul Sayyidina Ali doa. Maka dia kata, kami mendengar, ni sahabat ni bagi tahu ni, kami mendengar suara daripada langit. Suara tu berkata, irfa'ir rida'a 'anil yad. Dah boleh angkat kain tu. Angkat kain tu daripada tangan tadi. Farafa'nahu. Kami angkat tangan tersebut, maka kami tiba-tiba lihat tangan tersebut bersambung semula dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keagungan sahabat ni. Doa mereka amat mustajab. Maksudnya nak kisah hukum hudud dia dah buat. Tapi dia nak apa? Muliakan seseorang tadi. Kerana orang tadi memuji Rasulullah SAW. Dia memuji Sayyidina Ali itu ialah memuji Rasulullah. Sebab Sayyidina Ali menantu. Sahabat khalifah. Ini satu kisah lagi. Diriwayatkan oleh Imam Sabban radhiyallahu anhu. Dia kata akhrajal mulla fi siratihi. Dia kata Nabi Muhammad SAW mengutuskan Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu untuk memanggil Sayyidina Ali. Dan apabila Sayyidina Abu Zar sampai, dia tengok penggiling tadi tu. Penggiling tadi tu dia berpusing sendiri. Sepatutnya penggiling tu kena sangkut dekat keldai. Baru keldai tu jalan, baru dia pusing. Penggiling tu. Tapi dia tengok bila sampai, pula penggiling ni jalan sendiri. Maka apabila sampai, dia dah patah balik jumpa Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Rasulullah, macam mana pula aku nampak benda ni berpusing sendiri kat rumah Sayyidina Ali tadi. Maka Nabi berjawab, Ya Aba Zarrin, ama alimta anna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi, qad wukkilu bimuawanati ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah diberikan tanggungjawab untuk membantu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurniaan yang Allah telah beri kepada ahli keluarga Nabi, iaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Hussein dan semualah sahabat-sahabat yang lain pun sama. Tapi ini kurniaan khusus, malaikat khusus dihantar untuk membantu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.